Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali pengajian kita atau perbincangan kita tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ataupun diterjemahkan secara mafhumnya adab bersama Al-Quran. Kita sekarang masuk kepada halaman 13 di bawah tajuk Panduan Mengajar dan Belajar Al-Quran. Panduan mengajar dan belajar Al-Quran. Ada adabnya, ada etikanya bagi orang yang terlibat dalam pembelajaran dan pengajaran Al-Quran. Maka kita teruskan pembacaan kita. Yang pertamanya tentulah apa-apa pun kerja buat kita mestilah didahului dengan niat. Dan niat itu kalau hendak mendapat redha Allah mestilah niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu pengarang menyebutkan seperti yang diterjemahkan, mengharap redha Allah. Perkara utama yang mesti dilakukan oleh guru dan pembaca Al-Quran adalah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa zalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat. Yang demikian itu adalah agama yang benar. Ini nas daripada Al-Quran, dan nas daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya kita ini diperintahkan dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya manusia diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah berkata, ikhlas ialah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tujuan yang lain, seperti berpura-pura kepada makhluk atau menunjukkan perbuatan baik kepada orang banyak, atau mengharap kecintaan atau pujian daripada manusia atau sesuatu makna selain mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kita tengok dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya kita diperintahkan supaya mengikhlaskan diri dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahawasanya seorang itu dia dapat apa yang diniatkannya. Kalau dia niat kerana dunia, maka dapatlah dunia. Kalau dia niat kerana wanita, maka dapatlah wanita. Kerana hadis ini ada lanjutannya, iaitulah faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang dia berniat kerana
hijrahnya itu nak mendapat dunia, maka dunialah yang dia dapat. Dan siapa yang berniat dalam hijrah itu untuk mendapatkan redha Allah, maka dia mendapat redha Allah dengan niatnya itu. Dan sesiapa yang dia berniat untuk mendapatkan dunia ataupun untuk berkahwin dengan seseorang, maka bergantung kepada apa yang dia niatkan, maka itulah yang dia dapatinya. Kerana dalam hadis ini ada sebabnya. Ada seorang lelaki yang dia berhijrah ke Madinah, tetapi dia berhijrah itu dengan tujuan dia dapat menjejaki seorang wanita yang dicintainya dan dia nak berkahwin dengan wanita itu. Hal itu dimaklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Siapa yang dia hijrah kepada Allah, maka dia hijrah memang untuk Allah, dapatlah redha Allah. Siapa yang dia hijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang nak dikahwininya, maka itulah yang didapatnya. Maka semua amal kita itu bergantung kepada niat. Oleh kerana itu, dalam hal-hal yang kita melakukan perkara yang pada zahirnya ataupun perkara yang dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu perbincangan di kalangan ulama tentang at-tasyrik fin niyah. Itulah kita menyengutukan niat. Menyengutukan niat ni maksudnya mana? Kita niat kerana Allah pun ada, niat kerana bukan Allah pun ada. Niat kerana Allah pun ada, niat bukan kerana Allah pun ada. Kalau kita melakukan amalan yang pada zahirnya itu adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi niatnya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu ditolak sama sekali lah daripada awal lagi. Tapi ada orang dia melakukan sesuatu yang dikira sebagai ibadat, tetapi di samping dia berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara yang menyusuli tabi', yang mengikutinya. Contohnya, sebahagian daripada orang dia pergi mengerjakan ibadat haji, pada masa yang sama dia bawa barang-barang dagangan untuk berniaga, sebagai contoh kan. Maka hal ini ada beberapa keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran. Ada hal beberapa keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, falaisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Maka tidak mengapa kamu nak mencari kurniaan daripada Tuhan kamu. Tidak menjadi kesalahan kalau kamu nak mencari kurniaan daripada Tuhan kamu. Ayat ini berkaitan dengan ayat menunaikan ibadat haji, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawasanya dalam keadaan orang sebahagiannya menunaikan ibadat haji, pada masa yang sama dalam dia menunaikan ibadat haji itu dia ambil kesempatan dia bawa barang daripada luar untuk berniaga di Mekah dan sebagainya, maka Allah Taala kata falaisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak menjadi kesalahan kamu mencari kurniaan, limpah kurnia daripada Tuhan kamu, itulah daripada keperluan keduniaan kamu. Baik. Tetapi bergantung bagaimanakah kita meletakkan keutamaan. Bagaimana kita meletakkan keutamaan. Sama juga halnya dengan mengajar ilmu. Sama juga halnya dengan mengajar ilmu, mengajar Al-Quran. Maka ada hadis yang menyebutkan tentang sekumpulan sahabat yang keluar sampai ke satu perkampungan yang mana ketua kaum di situ kena sengat binatang berbisa. Kita pernah dengar hadis itu kan. Sebelum itu para sahabat ni minta nak menumpang di kawasan kampung itu, tetapi mereka tidak dibenarkan. Lalu tiba-tiba ketua kaum itu kena sengatan binatang berbisa. Tak diberitahulah sama ada binatang apa, kalau jengking ke ular ke, tapi kena sengat binatang berbisa. Maka mereka datang kepada kumpulan sahabat ini, tanya siapa yang boleh nak berubat, kan, boleh merawat. Maka para sahabat ini, salah seorang daripada mereka mengatakan dia boleh merawat, tetapi dengan syarat diberikan imbuhan ataupun imbalan daripada apa yang dia lakukan. Maka mereka bersetuju. Maka dia merawat dengan Al-Fatihah. Dia merawat Al-Fatihah.
Kalau tak silap ingatan saya, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat itu radhiyallahu anhu. Maka bila dia merawat dengan Al-Fatihah, kemudian mereka diberikan hadiah sekawan kambing. Sekawan kambing ni banyaklah sekelompok kambing kan. Bila diberikan hadiah ataupun diberikan upah itu atas merawat dengan bacaan Al-Fatihah itu, maka mereka juga taradud. Taradud mana berbelah bagi. Kambing ini nak apa ni? Kita nak guna ke tak guna ni macam mana? Maka mereka bawa pulang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam salah satu daripada riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan begini, "Inna ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah." Inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah. Itu salah satu riwayatnya menyebutkan begitu. Nabi kata yang memang yang paling patut kami dapat upah ialah kitab Allah lah. Kalau lah ikut apa semua yang patut sekali kamu mengambil upah daripada hasil kerja yang kamu buat, iaitulah upah daripada menyampaikan kitab Allah. Itu daripada yang Nabi sebutkan. Ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi minta sebahagian kambing itu diberikan juga kepada Nabi untuk sebagai satu takkid menguatkan bahawasanya dibenarkan. Maka atas kisah ini sebahagian daripada ulama menyebutkan bahawasanya mengajar ilmu agama, mengajar Al-Quran itu seperti dalam mazhab Asy-Syafi'i harus mengambil upah mengajar ilmu agama dan mengajar Al-Quran. Ada juga khilaf di kalangan ulama seperti mazhab Hanafi, dia tak harus kan. Ini ada khilaf lah, tapi majoriti kita kan harus. Ada sebahagian seperti Imam Ahmad mengatakan kalau ada hajat dan keperluan harus dikaitkan dengan hajat dan keperluan kan. Tetapi walaupun begitu, bila kita tengok kepada keadaan-keadaan ini, kalau dari sudut hukum fiqahnya secara umumnya majoritinya mengatakan harus dari sudut hukum fiqahnya. Tapi ada satu lagi perbahasan dari sudut hukum tasawuf. Hukum iaitulah hukum yang dhamir dalam perasaan, dalam jiwa kita. Kadang-kadang perkara itu harus, tetapi kita kena berperang dalam jiwa kita nak menzahirkan ni manakah keutamaan antara niat kerana Allah ataupun niat kerana keduniaan. Baik. Jadi ada martabat dia. Yang pertamanya, seorang itu dia melakukan ibadat ataupun menyampaikan ilmu agama ataupun apa-apa yang dikirakan sebagai sebab untuk mendapatkan redha Allah, dia melakukannya semata-mata kerana Allah, tidak ada dengan tujuan-tujuan lain. Upah pun tidak ambil, pujian pun tak nak, apa pun tak nak kan. Maka ini a'lal martabah. Ini martabat yang paling tinggi bagi seseorang kan. Martabat paling tinggi. Ini martabat ni rasul-rasul yang mereka itu tidak mengambil upah. Para rasul ada dengan nabi-nabi ambil upah? Ada dengan nabi upah? Ada rasul-rasul dia mengajar, dia ambil upah? Ada? Tak ada. Jadi sebagai orang kata, tengok nabi mengajar tak ambil upah. Oleh kerana itu kita kena contoh, nabi tidak mengambil upah, a'la martabah, paling tinggi martabat. Tapi pada masa yang sama ada keadaannya Nabi membenarkan para sahabatnya mengambil upah. Tapi dari sudut Nabi-Nabi sendiri mereka tidak ambil. Tapi apa yang berlaku kepada sahabat seperti kes Ruqyah dengan Fatihah tadi, maka Nabi membenarkan sahabatnya. Maka oleh kerana itu kita katakan kalau seseorang itu betul dia mengajar ilmu agama, mengajar Al-Quran, belajar dan sebagainya, dan amalan-amalan yang pada zahirnya bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah tanpa dia sertai dengan apa-apa tujuan keduniaan yang lain sedikit pun, maka dia berada di kedudukan martabat yang tertinggi lah kan. Tapi kalau seorang itu dia melakukan perkara yang pada zahirnya untuk mendapatkan ridha Allah dan dia berniat kerana Allah Subhanahu taala, tetapi pada masa yang sama ada maksud tujuan dia untuk mendapat sebahagian daripada habuan-habuan untuk hal ehwal kehidupannya,
Maka itu bergantung kepada mana keutamaannya. Kalau keutamaannya niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang bahagian haba dunia itu sebagai tabi' pengikut saja, maka dia masih lagi mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidaklah sesempurna dengan yang martabat yang pertama tadi. Dan ada orang yang memang tukar terus. Pada zahir keadaan melakukan ibadat pada zahir, tetapi pada batinnya tak ada langsung tujuan untuk ibadat. Tujuannya semata-mata kepada dunia. Ini yang tercela. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti didatangkan ada tiga golongan yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang perang di jalan Allah, maka Allah tanya kepada dia bagi tahu kata dia dulu dia mati, dia berjihad perang di jalan Allah kerana Allah SWT, maka Allah Taala kata kepadanya kazabta, kamu dusta. Bahkan kamu berperang kerana hendak disanjung orang, dikatakan kamu perwira, kamu berani, kamu pejuang. Itulah tujuan kamu sebenarnya. Maka diperintahkan fasuhiba ala wajhihi, maka dia ditarik, diseret di atas mukanya itu. Bukan tarik sambil berjalan kaki sambil berlari, tapi diseret mukanya, dibawa ke neraka. Kemudian didatangkan orang yang diberikan Al-Quran ataupun ilmu pengetahuan agama ini. Maka dia kata kepada Allah SWT, dia kata dia baca Al-Quran kerana Allah SWT, menyampaikan kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala kata kazabta, kamu bohong. Bahkan Al-Quran dan ilmu lah, bahkan kamu melakukan demikian untuk dikatakan fulanun alim. Kamu nak dikatakan orang supaya orang puji, alimnya dia tu kan. Itu tujuan dia. Nak dikatakan orang dia alim kan. Maka telah pun dikatakan, orang telah pun sanjung kamu, orang telah kata kamulah alim, kamulah ulama, kamulah bijak, tak ada orang lah boleh lawan kamu kan, handal kamu dalam ilmu ini, suka dia dengan sebab puji-pujian itu, dan itu tujuannya. Maka fasuhiba ala wajhi, maka diseret mukanya, dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada seorang lagi, iaitulah yang diberikan harta, maka Allah Ta'ala tanya kepada dia kata dia infakkan hartanya di jalan Allah. Allah Ta'ala kata kazabta, kamu bohong. Bahkan kamu menginfakkan harta, kamu bersedekah itu supaya dikatakan jawad, supaya kamu dikatakan orang kamu adalah orang pemurah, kamu adalah orang dermawan. Itu tujuan yang sebenar dikatakan. Maka diseret, dimasukkan dalam neraka. Inilah tiga golongan yang pertama sekali yang masuk neraka daripada kalangan orang yang beriman. Dan diberikan kelebihan orang yang ada ilmu, orang yang terlibat dalam jihad di jalan Allah, orang yang ada harta. Tiga golongan yang pertama sekali diseretkan ke dalam neraka, iaitulah kerana kesemuanya berbalik kepada apa? Semuanya berbalik kepada satu perkara yang sangat tercela, iaitulah riya, nak puji orang. Jadi dia dapat kadang nak puji orang, nak disanjung orang tu lebih dahsyat lagi nak kepada harta. Harta pun tercela, tapi nak dipuji tu lagi dahsyat, lagi buruk sifatnya. Jadi jaga-jaga kita sebagai penuntut ilmu ni, belajar ilmu, jangan kita belajar dengan tujuan nak menyayangi orang-orang lain supaya dikatakan kita yang terhebat, kita yang teralim, kita yang paling bijak. Nanti kita akan baca hadis seterusnya. Baik. Jadi kalau melakukan satu amalan itu, di samping itu ada bahagian keduniaan yang diberikan dan tujuan memang kerana Allah, tapi pada masa yang sama ada keperluan dunia yang kita perlu ambil, maka itu tidaklah tercela. Sebagaimana dalam peperangan juga disyariatkan ataupun dibenarkan untuk mengambil harta rampasan perang. Jadi para sahabat mereka pergi berjuang di jalan Allah, mereka pergi berperang. Pada masa yang sama, bila dapat harta rampasan perang, mereka diberikan imbuhan daripada harta rampasan perang itu. Baik.
Oleh kerana itu hendaklah kita menjaga hati kita. Kadang-kadang kita ini bersembang siur, kadang-kadang kita tanya hati kita dalam kita melakukan amal yang pada zahirnya nampak kerana Allah SWT ni, daripada awal lagi kita keluar daripada rumah tu niat kena dah pasang dah. Datang belajar niat kena dah pasang dah daripada awal keluar rumah. Datang mengajar niat kena pasang dah dulu dari rumah. Kenapa aku keluar? Dan kadang-kadang kita sendiri pun meragui keikhlasan kita. Bagus kita meragui keikhlasan kita. Kenapa? Kita akan mengadukannya kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ikhlaskanlah aku, ya Allah. Aku nak mengatakan aku ikhlas di hadapan-Mu, ya Allah. Kalau depan orang lain boleh aku kata ikhlas, ya Allah. Tapi dengan-Mu, ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang terselindung dalam hati. Kita bercakap dengan Allah. Kita bercakap dengan Allah. Itu kita anak-anak yang nak keluar belajar, nak keluar mengajar, nak keluar apa-apa pun buat amal yang nampaknya untuk dapatkan keridaan Allah, dapatkan sebagai ibadat, maka kita berbicara dengan Allah SWT, minta supaya Allah Ta'ala berikan taufik, tunjuki kita. Kerana kadang-kadang kita kata kita ikhlas, tetapi kita tak tahu hakikat yang sebenarnya. Dan keikhlas tu dibincangkan oleh sebahagian daripada ulama tasawuf, disebutkan ibarat semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam pada waktu malam yang sangat gelap. Tak mana nak nampak, nak cari semut tu. Nak cari tak mana semut tu. Boleh kita tak tahu, begitu sekali terselindungnya ikhlas itu. Tapi Allah innahu alimun bizatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang terpendam di dalam jiwa sanubari kita. Baik, kita seterusnya. Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah berkata, ikhlas ialah kesamaan antara perbuatan-perbuatan hamba secara lahir dan batinnya. Kata Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah berkata, ikhlas adalah sama antara perbuatan hamba secara lahir dan batinnya. Dengan arti kata lain, kalau dipuji pun tidak menjejaskan dia, dicela pun tidak menjejaskan dia. Tapi kita kebanyakan kalau dipuji tak apa, bila kita buat amal soleh apa semua dipuji, mungkin kadang-kadang kita tak, orang tempat saya kita makan jet. Makan jet ni maknanya kembang lah bila dipuji, suka dipuji kan. Tapi ada ketikanya kita boleh lawan sifat itu. Bila orang puji kita tak terasa pun, kita tak terasa pun nak termakan dengan pujiannya itu. Satu tahap dah kita naik, satu level dah kita naik. Cuma satu level lagi, bila orang keji kita tak tahan. Kan, jadi masih lagi belum sempurna. Jadi kita nak kena benda ni kena dengan tarbiyah jiwa, kena latihan jiwa kita. Orang puji ke, orang keji ke, sama sahaja. Ini tinggilah martabat ni, tetapi boleh diusahakan ya. Maka cara nak mengusahakannya ialah selalulah kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengadukan apa yang tersembunyi dalam hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak buat kerja ni, aku mohon, aku nak ikhlas kepadamu, aku nak mengaku ikhlas kepadamu, ya Allah. Aku malu, aku tak sedar sebab Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Kan, oleh kerana itu, ya Allah, tolonglah aku. Sebab itu kita kata dalam doa diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku. Minta tolong kepada Allah. Kita tak mampu. Kadang kita nak ikhlas pun kita tak mampu. Betul tak? Kita nak buat baik pun kita tak mampu, maka kita minta tolong. Nak ikhlas sendiri pun kita tak mampu, maka kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, a'inni ala zikrika, tolonglah aku untuk mengingati kamu, wa syukrika, mensyukuri kamu, wa husni ibadatik, dan dalam beribadatku itu aku melakukan dengan yang baik, dengan yang terbaik. Kita kena minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatta dalam bab niat sekalipun, ya. Nah, baik. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, meninggalkan amal untuk orang banyak adalah riak, dan beramal untuk orang banyak adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah apabila Allah membebaskan kamu daripada kedua-duanya. Ini sebahagian daripada kita kadang-kadang kita tertipu. Mengapa kita tertipu? Saya bukan tak nak pergi solat jemaah, bukan tak nak pergi masjid, tapi saya lagi takut riak kan. Takut riak. Ada orang dia ditipu begitu kan. Oleh kerana bimbang takut sakit riak, dia tak pergi datang masjid, dah semayang kat rumah saja. Alasannya takut riak. Maka ini dikatakan oleh Fudail bin Iyad, dia kata orang yang sebegini, orang yang meninggalkan amal untuk orang banyak, itulah sebenarnya riak. Katanya
Pasal apa? Dia tak datang ke masjid. Pasal apa? Dia tak datang solat jemaah. Dia kata takut nanti orang kata dia, oh ya bagusnya tu, waraknya orang tu, takut dia orang kata tu. Itulah riak yang sebenarnya, kata Fudail bin Iyad. Itulah riak. Ini fahaman yang lebih mendalam, lebih halus daripada Fudail ni orang ahli tasawuf kan, lebih halus. Itulah riak. Pasal apa? Pasal riak ini kita buat suatu amalan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita tak datang ke masjid kerana takut nanti orang kata kita ni bagusnya, kena elak lagi tu orang puji, itulah riak. Kan, itulah riak kan. Baik. Dan beramal untuk orang banyak adalah syirik. Tapi kalau kita datang tu tujuannya memang supaya orang, tujuan datang tak lain dan tak bukan, memang kerana sebab manusia, tak ada sebab lain kan. Tak datang tu orang kata apa pula kan. Datanglah ke masjid, nanti orang kata apa pula kan. Datang sebab orang kata itu syirik, kata Fudail bin Iyad. Tapi janganlah mudah-mudah kita mensyirikkan orang pula. Ini bahasa halus ahli tasawuf. Maknanya syirik ini, maknanya dia menyengutukan Allah pada niatnya. Ada syirik khafi, ada syirik jali kan. Syirik yang bukanlah mengeluarkan dia daripada agama, tetapi dia meruntuhkan amalan dia. Baik. Kemudian seterusnya, tidak bertujuan duniawi. Hendaklah seseorang itu tidak memiliki tujuan dengan ilmu yang dimilikinya itu untuk mencapai kesenangan dunia yang berupa harta atau kesenangan kedudukan, keunggulan atas orang lain, pujian daripada orang ramai, atau ingin mendapatkan perhatian orang dan hal-hal seperti itu. Dalam dunia ni, sebab itu bila kita baca hadis tadi, 3 keadaan manusia di dunia ni. Satu nak dikatakan berani, hebat. Satu nak dipuji tentang keilmuan, satu nak dipuji tentang harta benda yang banyak. Maka kesemua itu, kalaulah tujuan kita hanyalah semata-mata dunia, kesenangan, kedudukan, unggul atas orang lain, maknanya nak dia berada di level yang tinggi, disanjung, mendapat pujian orang lain, maka hal-hal ini hal yang membinasakan. Maka hendaklah guru itu tidak mengharapkan dengan pengajarannya itu sesuatu yang diperlukan daripada murid-muridnya, sama ada ia berupa pemberian harta atau layanan meskipun sedikit, sekalipun berupa hadiah yang seandainya dia tidak mengajarinya membaca Al-Quran, tentulah dia tidak diberi hadiah tersebut. Ini martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi yang saya sebut martabat pertama tu. Mengajar, mengajar sama Al-Quran, mengajar ilmu agama, maka dia tidak ambil apa-apa kepentingan dunia sedikit pun, semata-mata kerana menyampaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini martabat yang tinggi. Maka kata Imam An-Nawawi, sekalipun berupa hadiah yang seandainya tidak mengganjarinya membaca Al-Quran, tentulah dia tidak diberi hadiah tersebut. Jadi nak tahu sama ada seorang itu betul ke dunia ataupun tidak, maka tengok. Kalau tak bagi, dia tak nak mengajar. Kalau bagi, barulah nak mengajar. Itu dia punya indikasi dia punya bagaimana tahap niat dan tujuannya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Sesiapa yang menghendaki faedah di akhirat, kami akan tambahi pada faedah yang dikehendakinya, dan sesiapa yang menghendaki kebaikan di dunia, kami beri kepadanya daripada kebaikan dunia itu, dan tidak ada baginya sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Itu sebagaimana yang saya suraikan pada awal tadi, bergantung kalau mana keutamaan niat kita. Kalau niat kita itu semata-mata kerana Allah, itu martabat yang tertinggi. Kalau niat kita itu kerana Allah SWT pada masa yang sama mengambil manfaat yang dibenarkan, maka itu martabat yang kedua. Yang ketiga, tukar terus kan. Pada zahirnya nampak kerana Allah, tetapi pada batinnya tidak, bukan kerana Allah. Hak inilah yang dicela. Baik, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang dikehendaki bagi sesiapa yang kami kehendaki.
Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagi orang yang tujuannya semata-mata keduniaan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman," ini garis pandan untuk kita penuntut ilmu. "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang diharapkan keridaan Allah dengannya, sedangkan dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat. Baik, kita tengok kepada illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Maka terjemah kecuali ini maknanya semata-mata pada zahirnya. Sebab itu kita menuntut ilmu ni yang pertamanya pakai niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia berniat ilmu itu ilmu yang boleh dijadikan sebab untuk dapat redha Allah. Ilmu agama lah, ilmu agama. Ilmu yang boleh jadi sebab untuk dapat redha Allah. Tetapi dalam hadis ni dia kata illa, tak ada tujuan lain. Itu maksud illa. Tak ada tujuan lain illa liyusiba bi arda. Tujuan dia datang belajar tu semata-mata pasal apa? Aku belajar ni sebab nanti bila aku belajar, bila pandai, bila dapat CJ nanti, aku dapat kemewahan dunia, aku dapat kepentingan dunia, aku dapat haban dunia. Itu saja tujuan dia, bukan kerana tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semata-mata itu tujuannya, maka ancaman besar dalam hadis ini dia tidak menghidu bau syurga. Bimbang kita. Oleh kerana itu sentiasa sebab itu walaupun kita ni langkah pertama kita daftar di tempat pengajian ni, awal pertama tu kita dah berniat dah. Kita pun tak tahu niat pasal apa. Anak-anak datang niat pasal apa? Pasal mak ayah hantar nak buat macam mana, datanglah. Kan contoh kan. Mak ayah hantar datanglah. Maka kita boleh memperbaharui niat dari semasa ke semasa. Kalau kita menyedari ada bukan keutamaan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana terpaksa, sekarang baru mengetahui, kita memperbaharui niat, ya Allah, dulu tak tahu, dulu pasal mak ayah hantar je datanglah kan, maka sekarang baru tahu kan, maka saya mohon kepada-Mu ya Allah, ikhlaskanlah aku, ampunkanlah atas apa yang aku datang dengan secara terpaksa, bukan dengan kemahuan diri sendiri itu. Tapi kalau daripada awal kita datang diomokkan kepada kita, kalau kita belajar Al-Quran ni nanti hidup tak susah apa semua. Kita biasa dengar kan, orang mengaji Al-Quran ni dia ketatkan susah, betul. Itu mukjizat Al-Quran tak susah. Tapi dengan sebab kita mendapat itu inspirasi kita, maka kita pun tujuannya supaya aku hidup senang. Itu saja tujuan hidup senang. Maka inilah yang tercela. Tapi kalau mengaji Al-Quran kerana Allah SWT, pada masa yang sama meyakini, bahawasanya ahli Al-Quran itu tidak akan dipersia-siakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, maka itu tidaklah menjadi kesalahan, kerana Nabi SAW pun memberikan targhib yang banyak, yang banyak dalam beberapa contoh, seperti di antaranya contoh Nabi SAW menyebutkan, di antaranya Nabi kata, siapa yang hendak dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Betul tak? Ada Nabi sebut. Maka silaturahim itu ialah satu perkara untuk mendapatkan redha Allah SWT. Dan di sebalik itu tujuan yang berbau keduniaan pun ada juga di situ, iaitulah siapa yang nak dipanjangkan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia bersilaturahim. Nabi bagi targhib begitu sebagai satu motivasi, menggemarkan kepada kita bahawasanya kita ini di samping kita buat kerja kerana Allah SWT, ada ganjaran-ganjaran yang segera, yang sebelum di akhirat lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita, pengetahuan kepada kita. Maka bukanlah satu kesalahan apabila kita berniat kepada Allah SWT, tapi pada masa yang sama kita teringat motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Orang mengaji Al-Quran ini dia tak susah, bagi contoh dia beritahu kan. Maka tidak ada kesalahan, tapi
Tapi yang pastinya kita hendaklah memahatkan kita belajar itu bukan semata-mata nak menjadikan Al-Quran itu wasilah ataupun alat untuk mendapatkan dunia tanpa ada maksud untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Banyak hadis lagi apa Nabi sebut. Tarik oleh Nabi ni banyak lah kan. Siapa yang melazimi istighfar, murahkan rezekinya kan. So Nabi sebut dikaitkan dengan murahkan rezeki dengan banyak beristighfar kan. Dalam Al-Quran juga kan macam ayat dalam surah tu faqultu astaghfiru rabbakum yursil sama alaikum midrara. Betul, lupa ada anak-anak hafiz ni ustaz. Yang Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya beristighfar, mohonlah kamu keampunan mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan menurunkan hujan daripada langit, iaitu yang menyuburkan bumi dan memberikan rezeki yang banyak. Maka disebutkan dalam Al-Quran, kalau kamu beristighfar, jawapan natijahnya kamu akan mendapat keberkatan, akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memang ada ganjaran-ganjaran awal sebelum ganjaran di sana yang sebagai motivasi kepada orang yang melakukan amal kebaikan. Cumanya terletak pada kita nak adjust hati kita itu, jangan tertukar saja menjadikan ganjaran itu sebagai matlamat semata-mata. Kan, matlamat semata-mata. Adapun mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang sama menerima kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka itu tidaklah menjadi kesalahan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan siapa yang diberikan kepadanya pemberian tanpa dia memintanya, maka hendaklah diterimanya. Kerana apa? Kerana itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian daripada Anas, Huzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah SAW bersabda. Ini satu lagi ancaman. Yang tadi siapa yang menuntut ilmu dia nak kepada dunia semata-mata, tujuannya tak lain dunia semata-mata, itu satu ancaman. Yang kedua, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'a aw yukasira bihi ulama'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang menuntut ilmu sekadar untuk mencari kemenangan berdebat. Sekarang ni banyak berlaku tuan-tuan. Medsos sekarang ni ilmu dipergunakan untuk orang untuk menyalahkan orang itu, menyalahkan orang ini, untuk menaikkan kumpulan sendiri, untuk menjatuhkan kumpulan orang lain. Sekarang sesiapa yang menuntut ilmu sekadar untuk mencari kemenangan berdebat dengan orang yang lemah, yang dia bodoh, atau membanggakan diri kepada para ulama. Ada orang dia menuntut ilmu, dia nak berdepan dengan orang yang tak ubah sadik, jadi dia boleh mengalahkan orang yang tak ubah sadik ni, lalu naiklah kedudukan dia. Ada lagi dia menuntut ilmu, nak lagi tinggi makam dia, dia nak challenge di kalangan sama-sama ilmuwan pula. Nak challenge di kalangan sama-sama ilmuwan pula. Ini dia nak membanggakan diri kepada para ulama, mana dia dah lah sama-sama ustaz-ustaz, sama-sama asatizah, sama-sama ulama, tak puas hati sama-sama ulama, nak dia yang lebih alim daripada yang alim itu. Nak supaya dia dapat title itu, nak dia disanjung. Atau memalingkan perhatian orang ramai kepadanya, ataupun tujuannya dengan sebab dia ada ilmu supaya orang dia mendapat perhatian orang. Dia mendapat perhatian orang, menjadi tarikan orang. Datang satu tempat semua orang serbu dia. Tapi bukanlah mana orang yang boleh datang satu tempat tu semua orang serbu dia, itu salah dia. Tapi kalau itu tujuan dia, kan? Kalau itu tujuan dia, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap sedia mendapatkan tempat duduknya di dalam neraka. Ini yang kita bimbang anak-anak zaman sekarang ini. Hadis ni yang atas sekali beritahu tentang orang yang menuntut ilmu kerana nak berdebat, nak berhujah, nak menewaskan orang lain. Sebab itulah siapa yang meninggalkan berdebat itu, padahal dia benar, Allah SWT membina mahligai untuknya dalam syurga.
Siapa yang meninggalkan berdebat, maknanya dia benar, dia di pihak benar, tapi dia tak mau nak berdebat, dia tak mau berdebat. Maka Allah Ta'ala binakan untuknya malaikat syurga. Kenapa? Kerana berdebat itu tak dapat dielakkan daripada terjerumus juga ke dalam pengaruh nafsu yang sangat jahat, iaitulah walaupun kita ni rasa pada mula tu niat nak menegakkan kebenaran, tapi bila dah tengah berdebat, depan orang pula, depan dia pula, kan, kita kampui juga macam mana pun nak cari alasan kot tu nak berjatuhkan juga orang ni, walaupun kadang-kadang kita satu. Dan satu lagi, berdebat ini bukannya untuk mendapatkan, bukanlah maknanya faktor utama nak mengetahui, nak mendapatkan kebenaran itu. Betul, di kalangan ulama-ulama dahulu ada yang berdebat, tapi apabila lahirnya kumpulan-kumpulan yang menyeleweng, yang ternyata penyelewengan mereka itu, maka kena ada satu kumpulan yang pertahankan dengan berdebat. Tapi kalau hal-hal yang tak ada patut dipermasalahkan, hal-hal yang khilafiyah pun kita nak berdebatkan juga, maka ini yang kita bimbang. Ini kita bimbang. Jadi perdebatan itu, kalaulah kita nak berdebat, apakah yang lebih baik? Kalau betul-betul kita nak cari kebenaran, contohnya, saya memahami satu aliran, tuan-tuan, satu aliran yang dua-dua ni benar khilaf bagi contoh, tapi kita rasakan ada kesan buruk kepada masyarakat. Apa yang saya rasakan ada kesan buruk kepada masyarakat, pahaman tuan-tuan, contohlah kan. Sedangkan tuan-tuan juga ada alasan dan ada sandarannya, kan. Jadi masing-masing mengatakan dia di pihak benar. Apa cara terbaiknya? Kalaulah saya merasakan tuan di pihak yang salah, apa cara terbaiknya? Maka cara terbaiknya ialah, tuan, mari kita masuk dalam bilik, kita berbincang, kita buka kitab, tak payah ada orang penyokong, betul tak? Kita ada penyokong depan tu lah. Akhirnya majlis ilmu tak ubah seperti mana pertandingan bola sepak. Majlis ilmu ibarat pertandingan bola sepak, ada hakim menentukan. Jadi kita nak mencari kebenaran atau mencari kemenangan, maka akhirnya daripada dihiaskan oleh nafsu amarah kita konon-kononnya kita nak mencari kebenaran, tapi sebenarnya kita nak mencari kemenangan. Dan ini diancam dalam hadis ini, sebenarnya yukasiru bihil ulama, sebenarnya dia nak membanggakan diri kepada para ulama, sebenarnya dia nak berdebat dengan mencari kemenangan, berdebat. Maka inilah yang Nabi ancam, takutlah kita terjebak dalam perkara ini, kerana Nabi ancam, ancamannya besar, iaitu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersedialah. Kita tengok sekarang ni, zaman sekarang ni banyak orang debat sana sini, debat sana sini. Kita tengok lepas itu apa hasil dia? Tak akan ada pun orang yang tunduk. tak ada pun kumpulan ni kau nak tunduk betul ni, tak. Masing-masing lepas itu pakai buat ulasan pula ni. Di kalangan penyokong-penyokong pula akan cari ulasan pula. Tak ada. Kalau betul lah kita nak mencari kebenaran, tak payah ada penonton, tak payah ada penyokong, masuk dalam satu bilik, muzakarah, berbincang, elok-elok berbincang. Sebab bila berdebat, kalau seorang tu dia benar sekalipun, tapi dia terlupa hujah dia. Dia terlupa, manusia. Dia terlupa. Oleh kerana dia terlupa, kawan ni pula hujah lebih kemas, terus dia di pihak yang salah. Macam tu kan keadaan dia? Semata-mata kerana dia terlupa. Tapi kalau kita muzakarah, duduk, saya terlupa, memang kita tengok kitab tu, buka kitab ni, tak ada pula penyokong lain, tak ada. Kerana betul-betul nak mencari kebenaran, ya. Oleh kerana itu, tanyalah diri kita apa yang kita nak daripada menuntut ilmu ni. Daripada awal sekali, kalau adik-adik, anak-anak semua, daripada awal sekali, kerana mengidolakan seseorang. Saya menuntut ilmu ni, saya minat sungguhlah dengan tokoh seorang tu. Saya nak jadi macam dia lah, hebat macam dia. Itu dah mula bibit awal ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu. Akhirnya kita akan bawa begitu. Kerana mengidolakan, nak jadi macam orang tu, nak jadi macam orang ni, kan hebatnya dia begitu. Oh, ceramah berapi-rapi, saya nak jadi macam dia, sebab itu saya menuntut ilmu. Jadi tukarkan balik, kalau ada masuk itu, tukar balik niat kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Banyak halus jalan-jalan syaitan ni, banyak
Orang alim tergelincir, orang berharta tergelincir, orang berani pun tergelincir. Orang biasa-biasa lagilah kata. Ya? Bimbang kita. Jadi dah masuk waktu saya. Baru masuk. Okey, jadi masuk waktu kita sampai sekat itu ya dulu. Kita dah pertemuan seterusnya kita masuk pada jauhi niat berbangga dengan ramai murid. Jadi sampai sekat itu dulu, mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. Kita tutup dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.